Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Facebook Live Amti Solution pada hari ini. Okay, saya selaku junior developer kat sini nak menyampaikan berkenaan SQL. Okay, sebelum tu, apa khabar semua? Harap korang semua sihat sebab lagi beberapa hari lagi kita nak sambut raya kan. Lagi dalam 8 hari kan sebab sekarang ni Ramadan ke-22. Jadi harapnya yang mana nak balik kampung ke semua tu dah ready lah kalau nak balik kampung sebab sekarang kan dah boleh balik kampung kan. Okey. Uh, kita teruskan hari ni saya nak terangkan berkenaan SQL. Okey. Apakah itu SQL? Okey. SQL ni adalah satu bahasa di mana kita boleh memanipulasi database. Okey. Dalam database ni database ni kita gunakan sentiasa tau. Macam kalau kita nak simpan data, sekarang dulu orang nak simpan data semua pakai kertas tulis rekod kan, kita nak rekod okey nama, macam nama, nombor telefon, alamat. Okey, sekarang ni SQL dia ada SQL iaitu structured query language ni bagi memudahkan pengguna untuk masukkan data-data kat dalam database. Jadi sekarang dah tak perlulah rasa nak guna kertas untuk rekod data, simpan dekat rak apa semua sebab zaman sekarang dah moden kan. Jadi kalau simpan data-data tu semua dekat rak ke apa semua takut kena makan nanai ke terbakar ke apa kan. So sekarang ni SQL ni adalah language yang memudahkan kita untuk merekodkan data dalam database. Okay. Apa yang SQL ni boleh buat untuk kita sekarang? Okay, SQL ni boleh boleh kita boleh dapatkan data, retrieve data, kita boleh masukkan data tu kat dalam database, kita boleh update database, lepas tu kita boleh delete database. Dia benda yang biasa macam benda biasa dengan seharian kita nak delete, update, insert, benda-benda macam tu. Lepas tu, okay, hari ni saya nak saya nak ajar berkenaan SQL syntax. Okay. SQL syntax ni dia punya command language iaitu pengaturcaraan yang nak digunakan untuk dalam programming. Okay. Kita belajar yang basic iaitu select statement, update statement, delete, insert into, create database, alter database, create table, alter table dengan drop table. Okay, kita mulakan dengan macam mana kita nak create table. Okay. Kalau kita nak create table, kita nak create database dulu sebab kalau kita nak create table tapi database tak ada, so macam mana data tu nak masukkan dalam database? Okay, kita create database dulu. Okay. Cara syntax untuk create database ni adalah create database, lepas tu letak database name. Contohnya macam ni, create database, lepas tu ni TextDB ni letak database. Okey, saya tunjuk contoh dia. Saya guna aplikasi PHP My Admin untuk tunjuk dia punya SQL. Okey. So, dia tulis syntax dia create database, tulis database name. Okey. Kita create database. Create database. Okay, kita nak buat nama apa? Okay, kita contoh saya letak cubaan. Okay, kita go. Okay, dia cakap sini SQL dah buat. Ni dia punya database dia. Database untuk cubaan. Okay, seterusnya kita nak create table. Sebab dalam database tu contoh macam dalam sekolah. Dalam sekolah ada apa? Mesti ada cikgu, ada pelajar, ada kelas dan sebagainya kan. Okey. So kita mulakan kita cuba buat dengan pelajar. Okey, kita nak create table pelajar. Okey, dalam pelajar tu kita nak letak nama apa semua tu kan. Okey. So kat sini syntax dia create table name, nama table. Nama table, lepas tu dalam kurungan tu ada kolom 1 data type, kolom 2 data type, ni data type, tapi yang ni kalau ada banyak lah, kalau nak tulis kolom 1 data type je lah, lepas tu tutup kurungan. Okay, so kita cuba buat create statement untuk
pelajar. Okey. Table name kita tulis pelajar. Kolom 1 ni kita buat ID. Okey, ID pelajar. Data type ni macam kita nak letak huruf, kita nak letak nombor, kita nak letak boolean iaitu true atau false ataupun date, kita letak masa pun boleh. So data type untuk ID ni biasanya nombor. So kita letak int. Then kolom 2 kita letak name, nama. Lepas tu data type dia char, varchar sebab dia biasanya huruf kan, nama. Jadi kita letak varchar. Sekejap. Yang ketiga kita letak kelas. Kelas pun kita letak varchar. Okay. Alright. Kita go. So kat sini kalau kita nampak dah ada satu table. Table iaitu table pelajar. Okay. Dalam table pelajar ni ada ada kat sini tulis ID, data type dia integer, nama, varchar, kelas pun varchar juga. Okey. Kat sini. Lepas tu kita nak buat lepas create kita nak alter. Kita nak contoh macam kita dah tulis nama, kita nak tulis nama, ID, lepas tu kita nak kelas kan. Lepas tu contoh macam kita nak tambah lagi kolom. Macam contoh kita nak tambah umur kan. Okey. Kalau kita nak tambah umur, inilah dia punya SQL syntax dia. Iaitu alter table, tulis table name, lepas tu add nama kita punya kolom yang kita nak tambah dengan data type dia. Macam yang saya cakap tadi, integer ataupun varchar atau dan sebagainya kan. Okey. Contoh kita nak tambah umur kat dalam pelajar ni. Pelajar. Lepas tu kita tambah umur, kita letak integer, nombor. Kita tengok balik dekat table pelajar ni, dah ada kolom untuk umur. So kita boleh masukkan data dalam umur juga. Selain daripada ID, nama, kelas, kita boleh masuk umur kat juga. Contoh. Lepas tu contoh macam integer tu dia tulis kat sini integer 11 kan. So kita nak ubah macam takut macam banyak sangat integer 11 kan. Kita buat 2 je integer. So cara dia kita modify table tu, kita modify kolom tu punya data type. Contohnya kita letak balik nama table tu iaitu pelajar. Lepas tu kita nama kolom yang kita nak ubah. Tadi kita letak umur kan. Okey, data type dia tadi 11. Kita tukar data type dia sebab kita tukar kepada 2 sahaja. So tadi 11, kita tengok balik. So dia jadi 2. Database data untuk umum boleh jadi 2 sahaja. So dia tak boleh jadi 100 dan seterusnya. Lepas tu kita nak buang kolom. Banyak-banyak kolom tadi kan, ada ID, ada name, ada kelas, ada umur kan. Kita nak buang kolom macam tak nak umur ni macam tak sesuai letak dalam pelajar, contoh kan. So kita nak drop, kita nak buang. So cara nak buang, kita punya syntax untuk buang alter table juga, nama table tu, lepas tu drop. Untuk buang kita guna drop kolom, nama kolom tu. Okey. Kita cuba. Tadi nama table pelajar. Nama kolom tadi umur. Kita nak buang umur. So bila dia akan tanya kan, kita betul nak buang kan. So okey. And then kita tengok kat pelajar, umur punya table umur punya kolom dah tak ada. So itu syntax untuk table. Sekarang ni contoh macam kita nak
kita belajar pula pasal drop database. Kalau kita boleh drop table, mesti kita kalau kita boleh drop kalau kita boleh drop column, kita mesti boleh drop table kan. So SQL statement untuk drop table adalah drop table nama table tu. Contoh macam nama table tadi nak pelajar kan. So kita tulis kat sini drop table pelajar. Tapi kalau untuk nama table tak boleh dia case sensitif tau kalau untuk nama-nama. Kalau contoh macam huruf P besar. Oh, boleh. Okay, so sekarang ni kita nak drop database pula. Okay, kalau drop database mesti boleh, kalau drop table mesti boleh drop database kan. So, benda yang sama juga, tapi kita tukar nama table tu kepada database. Okay. Drop database. Okay, so sekarang ni dah tak ada dah database cubaan. Okay, sekarang ni kita nak teruskan lagi dengan SQL berkenaan select statement CRUD, senjata CRUD, orang cakap programming CRUD, iaitu CR. C ni untuk create, R ni untuk read iaitu select, lepas tu U ni untuk update, D ni untuk delete. Okay, kita belajar untuk create, kita nak create data. Okay. Kita nak create data, kita nak masukkan data kat dalam satu table tu. Cara dia punya syntax statement adalah insert into nama table, lepas tu nama kolom, lepas tu nama value. Contoh macam kalau dalam satu table tu ada 3 kolom, so kita kena letak 3 kolom. Tapi kalau macam kita nak masukkan antara salah satu, kita je letak satu je lah. Macam kolom contoh kita nak masukkan dalam umur saja, kita tulis nama umur. Kalau kita nak masukkan 3 kolom juga, boleh juga letak 3 kolom tu. Lepas tu value pun kena ikut sama juga dengan kolom yang kita tulis tadi. Kalau satu kolom, tulis satu je lah. Kalau 3 kolom, tulis 3. Okay. Okay, kita tengok contoh. Macam tadi kita tengok contoh dekat PHP MyAdmin. Sekarang ni kita tengok contoh dekat W3 School. Kita nak tambah dekat dalam customer, kita nak tambah nama customer tu Cardinal. Lepas tu contact kita nak panggil dia Tombi Erition. Lepas tu kita nak tambah address dia, kita nak tambah city, postal code, country. Ini dia punya value. Lepas tu ini adalah nama dia punya column. Lepas tu customer ni adalah nama table. So kalau kita run, okay, kita dah tambah dekat satu kolom. Iaitu macam yang tadi kita cakap tadi, kita tambah apa tadi? Cardinal yang 92. Tadi kita tambah. So macam tu cara kita nak tambah data ke dalam database. Lepas tu contoh lagi, kalau macam yang saya cakap tadi, kita nak tambah hanya beberapa kolom je. Contoh macam kita nak tambah customer name, nak tambah city, country je. Sebab tadi dalam customer tadi ada banyak kolom kan. So kita nak spesifik pada 3 saja. So ini dia punya syntax dia. Tulis apa yang kita nak, kolom yang kita nak masukkan, dan kita masukkan data mengikut kolom, berapa kolom yang kita ada. Lepas tu kalau kita tengok dekat bawah ni ada nama Cardinal, ada dia punya apa ni, dia punya city, lepas tu dia punya tempat, dia punya city. Yang lain ni null, tak ada. Sebab kita masukkan 3 data je kat dalam ni. Oh, sebelum tu select statement. Select statement ni kita nak search data, kita nak check data tu. Okey. Syntax untuk select statement ni,
select statement ni guna je select, lepas tu tulis kolom, nama kolom tu, lepas tu daripada daripada table apa. Ni dia punya syntax. Select star from table name. Star ni maksud dia semua. Tahu. Kalau nak spesifik, tulis kolom 1, kolom 2. Tapi kalau macam kita tak nak spesifik, kita guna star. Star tu maksudnya untuk semua. Kita tengok contoh. Macam ni, macam contoh ni, kita nak select, kita nak cari customer name dengan city sahaja daripada table customer. Okay. So bila kita tekan, dia akan keluar customer name dengan city sahaja. Kolom customer name dengan kolom city. Tapi kalau contoh macam kita tak ada spesifik kan. Kalau tak ada spesifik, kita just letak star je. Star tu maksudnya semua. So bila kita run, dia akan keluar semua. Okay, select statement. Okay, insert itu. Lepas tu, okay, kita nak update data. Okay, kita nak update data. Contoh macam tersalah tulis ke, ataupun kita nak baharukan balik data yang ada kan. So syntax dia guna update. So tadi kalau kita nak masukkan guna insert into. Kalau kita nak membaharui data tu, kita guna update. Syntax dia update table name, set kolom 1 sama dengan apa value dia, lepas tu kolom 2 sama dengan apa value dia, lepas tu ada where. Lepas tu where tu condition. Okay. Saya terangkan macam mana penggunaan dia. Ni ada contoh. Update customer ni nama table, set contact name, maksudnya ni kita nak ubah, set tu kita nak ubah, contact name tu nama dia Alfred Smith kan, kita nak ubah nama dia, lepas tu city dia kita nak tukar kepada Frankfurt, lepas tu where customer ID equal to 1, kita cuba kita tukar lah, takut tak perasan. Okay, kita tukar pada contact name dia nama Muhammad Ali. Lepas tu dia duduk dekat Sabah. Customer ID ni kalau kita nak ubah satu tu je. Maksudnya kita nak ubah spesifik je. Yang tu je. So bila run, okay, data tu dah berubah. Kita check balik, kita tengok balik customer tu. Okay, customer yang pertama. Sebab tadi where customer ID equal to 1 kan. So customer ID equal to 1, yang ni lah yang first ni. So tadi contact name dia lain, sekarang dia jadi Muhammad Ali. Lepas tu city dia letak kat Sabah. Okay. Itu cara dia. Tapi kalau where tu kalau kita nak spesifik. Tapi kalau macam kita nak tukar semua kan. Kita nak tukar semua. Okay, kita nak tukar semua. Kalau kita nak tukar semua, dia tak ada macam mana agak where condition tu tak ada. Bila condition tak ada, dia akan tukar semua. Contoh macam ni, kita nak update customer, nama contact name tu Juan contoh. Okay, bila kita ubah update tu, tak ada condition, dia akan ubah semua. Kita tengok. Nah, contact name dia akan semua ubah Juan semua. So kalau macam tu bahaya. Kalau contoh kita nak ubah spesifik je, kita tak letak condition, dia akan ubah semua. Okey. Itu update. Okey, sekarang ni delete. Okay, kita nak delete spesifik data ataupun kita nak delete semua data. Okay. Dia punya syntax adalah delete from table name where condition. Tadi insert into, update. Sekarang ni kalau nak delete. Dia punya syntax. Delete from table name where condition. Pun ada condition juga. Okay. Ni adalah contoh. Delete from customer where customer name Alfred Fructus. Okay, yang tu. Sebab nama dia tadi Alfred Fructus apa ni kan. So, macam yang kita tengok tadi, customer ni, first ni kan, ada. Lepas tu, kalau kita nak delete. Okay, dia kata dah delete. Cuba kita check balik, kita tengok. Okay. Yang first tadi dah tak ada. So, data tadi dah delete. Tapi kalau macam benda ni sama juga macam update, kalau kita tak letak where, dia akan delete semua. Tapi dia tak delete table lah, dia hanya delete data saja. 90, so kosong, tak ada. So itu adalah sedikit sebanyak daripada SQL. Kita
kita ada belajar berkenaan select, syntax, update, delete, insert into, create database, macam nak create, macam kita nak alter database tu, lepas tu kita nak create table, kita nak alter table, drop table. So kat situ adalah basic untuk SQL ni. Okay, itu saja daripada saya berkenaan SQL syntax. Ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak terangkan sedikit berkenaan Amti Solution. Amti Solution ni menyediakan training berkaitan dengan IT. So kalau ada apa-apa berkaitan masalah IT, bolehlah rujuk pada kami punya Facebook, iaitu Facebook Amti Solution, dan juga kontak number kami di 012-94-160-01. Okey. Sekian daripada saya, Muhammad Mushid. Assalamualaikum.